Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua sekali? Pada hari ini, saya Cikgu Muhammad Radi akan membincangkan topik 1.4 sumber sejarah, yang mana topik ini dipelajari di dalam tingkatan 1 KSSM Sejarah. Okay, di akhir pembelajaran ini nanti, kamu sebagai murid akan dapat menyenaraikan 2 sumber sejarah beserta contoh-contohnya. Sumber sejarah. Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut, kita kena mengetahui apa yang dimaksudkan dengan sumber. Sumber ni dalam arti kata ia adalah bukti, maklumat ataupun hasil kerja. Dalam sejarah, sumber sejarah ini dibahagikan kepada dua, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer. Sumber primer ini merupakan sumber informasi yang bersifat asli, sama ada ia berupa kata atau tulisan, gambar ataupun objek-objek. Dan informasi yang terdapat dalam sumber primer ini ia bersifat asli dan tidak ada penyuntingan ataupun pengeditan. Okey, ciri-ciri sumber primer. Belum diolah atau diterbitkan lagi. Ia bersifat asli. Dan juga ia belum lagi ditafsirkan oleh sejarawan. Contoh-contoh sumber primer kita boleh lihat adalah seperti fosil, artifak, bukan artifak, dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi jabatan, surat peribadi, diary, batu bersurat dan juga keterangan lisan. Yang mana sumber-sumber primer ini yang diperoleh akan melalui satu proses pembacaan dan tafsiran yang akan diteliti oleh penyelidik-penyelidik sejarah. Seterusnya kita lihat, apa pula sumber sekunder? Sumber sekunder ni ataupun dikenali sebagai sumber kedua ni, ia adalah terdiri daripada bahan atau dokumen yang telah dikaji melalui pembacaan ataupun bahan bertulis, maklumat yang telah dicatatkan di tempat lain. Jadi itu adalah sumber sekunder. Ciri-ciri sumber sekunder ini, dia telah diolah dan diterbitkan. Bahan tersebar kepada umum. Sebagai contoh, kita boleh lihat, pertama, buku. Di dalam paparan ini, buku teks sejarah tingkatan 1. Itu adalah sumber sekunder. Akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia dan juga risalah. Jadi, contoh-contoh ini merupakan contoh apa yang dimaksudkan dengan sebagai sumber sekunder, yang mana ia telah ditulis dan telah dipaparkan secara umum. Okay. Ada beberapa perkataan yang mungkin kita jarang dengar sebagai anak-anak murid tingkatan 1. Yang mana kita tengok tadi dalam sumber primer adanya perkataan artifak. Okay, apa itu artifak? Artifak ini adalah peralatan ciptaan manusia yang mana ia diperbuat daripada batu, kaca dan logam. Sebagai contoh, iaitu penemuan loceng gangsa yang terdapat di kampung yang ditemui di Kampung Pencumua, Johor. Selain daripada itu, ada juga beberapa artifak-artifak yang kamu boleh lihat dalam buku teks ataupun mana-mana laman web yang kamu boleh rujuk sebagai sumbernya. Selain daripada itu, ada juga bukan artifak. Apakah itu bukan artifak? Bukan artifak ini ialah data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia di bawah tanah dan di atas permukaan tanah. Macam mana maksud di bawah tanah dan di atas permukaan tanah? Okey, sebagai contoh seperti dinding gua, dinding kota, struktur binaan, yang mana ahli-ahli arkeologi akan menemui beberapa monumen ataupun bekas-bekas tinggalan-tinggalan lama. Yang itu dipanggil sebagai bukan artifak. Okay, sebagai contoh, kita boleh lihat penemuan Candi Lembah Bujang di Kedah
yang mana kita boleh lihat Candi Lembah Bujang ini menjadi sumber kajian bagi ahli sejarah dan menunjukkan bahawa adanya pengaruh Hindu dan Buddha serta hubungan perdagangan antara India dengan Kedah pada satu ketika dahulu. Okay, selain daripada Candi Lembah Bujang, ada juga beberapa bukan artifak ataupun beberapa monumen yang ditemui di luar negara kita ataupun ditemui di negara-negara lain yang boleh kita lihat di dalam buku teks dan juga sumber-sumber yang kamu perolehi. Okey, ada satu perkataan yang disebut sebagai ensiklopedia. Contoh sumber sekunder tadi, yang merupakan ensiklopedia ini merupakan salah satu dari sumber sekunder yang mana bahan yang terkandung di dalam ensiklopedia ini adalah berdasarkan kepada fakta dan sumber sejarah yang sahih. Ingat, sumber sekunder ia telah diolah dan juga dicatatkan. Diolah dan dicatatkan dan telah dipaparkan secara umum. Sebagai contoh, The Encyclopedia of Malaysia, yang mana ini merupakan sumber sekunder yang mana ia menjadi sumber maklumat kepada kita untuk mengetahui berkaitan dengan kita punya negara Malaysia. Okey. Okey, anak-anak murid, kamu boleh berujuk kepada buku teks sejarah tingkatan 1, muka surat 9 untuk melihat sejauh mana kamu memahami tajuk ini. Okay, dalam buku teks muka surat 9 itu, kamu boleh mencuba untuk mengklasifikasikan bahan-bahan yang tertera di dalam buku teks tersebut, sama ada ia sumber prima ataupun sumber sekunder. Cuba, jangan tak cuba. Kesimpulannya, sumber sejarah amat penting dalam mana-mana penyelidikan dan penulisan sejarah. Sumber prima perlu dikaji untuk mencari maklumat dan bukti yang sahih tentang sesuatu peristiwa sejarah itu. Sumber sekunder pula dapat membantu mencari maklumat dan membuat perbandingan dalam penyelidikan sejarah yang telah diterbitkan. Yang mana sumber sekunder ini berkemungkinan para sejarawan mempunyai tafsiran-tafsiran mereka yang tertentu terhadap sesuatu peristiwa. Dalam penulisan sejarah, sejarawan dan ahli arkeologi mesti berusaha untuk mendapatkan sumber, mengkaji dan menganalisis sumber tersebut. Hal ini dapat membantu mendapatkan maklumat dan fakta yang membolehkannya membuat tafsiran dan penulisan terhadap sesuatu peristiwa dalam sejarah. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.